Tengok, saya teringat kepada apa yang telah diucap oleh Imam Asy-Syafi'i tak kala anak-anak muridnya kagum kepada Nabi-Nabi yang lain. Ya, anak murid dia kata, aku kagum dengan Nabi Musa. Sebab Nabi Musa hebat, boleh belah laut dengan tongkat. Oh, Imam Asy-Syafi'i duduk di sebalik tabir, duduk dengar mereka duduk sembah. Manakala seorang lagi pula anak murid dia kata, aku kagum dengan Nabi Isa. Aku tak kagum dengan Nabi Musa, aku tak kagum dengan Nabi Muhammad, aku kagum dengan Nabi Isa. Sebab Nabi Isa boleh hidup orang yang mati. Orang mati boleh hidup balik. Nabi Isa. Lepas tu mari pula seorang lagi. Dia kata anak murid dia, seorang lagi 3 orang anak murid duduk sembang, duduk dialog. Imam Syafi'i duduk dengar. Seorang lagi kata, aku kagum dengan Nabi Sulaiman. Kenapa kagum Nabi Sulaiman? Dia boleh sembang dengan jin, dengan burung, dengan haiwan, dengan batu, dengan apa semua. Tak, dengan betul tak? Dengan haiwan, dengan burung. Semua rimau, singa dia faham. Semua anai-anai, semua dia faham bahasa tu. Nyamuk, bahasa nyamuk hebat. Aku kagum lah keilmuan yang ada pada Nabi Sulaiman. Imam Syafi'i jawab balik, tuan. Dia keluar daripada tabir, dia jawab balik. Ni dia jawapan dia. Aku nak beritahu. Siapa tadi yang kagum kat Nabi Isa? Siapa tadi yang kagum kat Nabi Musa? Siapa tadi yang kagum kat Nabi Sulaiman? Ni aku nak bagi tahu kepada kamu semua, Nabi kita Muhammad lebih pada 3 Nabi itu. Lebih pada 3 Nabi itu. Lagu mana yang kata lebih ni macam mana? Wahai tu, anak murid dia tanya. Lebih dia sebab apa? Nah, dia jawab satu-satu. Tadi hang kata Nabi Isa boleh hidup orang mati. Baik, tadi hang kata Nabi Musa boleh belah laut. Tadi hang kata bahawa Nabi Sulaiman boleh cakap dengan haiwan, dengan jin. Aku nak bagi tahu ke hangpa semua, Nabi Muhammad lebih daripada tu. Pertama sekali, Nabi Musa boleh belah laut. Aku nak tanya kamu semua, Nabi Muhammad belah bulan. Mana lebih hebat? Bulan di langit sana, sedangkan laut di darat. Mana lebih hebat? Dia tanya Nabi. Dan anak murid dia tahu, hebat lagi Nabi Muhammad. Pasal Nabi Muhammad hebat, belah bulan di langit. Nabi Musa belah bulan, belah laut di darat. Betul. Satu dah nak. Yang kedua, Nabi Muhammad belah dengan jari. Nabi Musa belah dengan tongkat. Ni kita cerita ke anak-anak kita, cucu-cucu kita, bagi kita faham kehebatan Nabi kita. Ya. Hidup ceritakan sang kancil, ceritalah Nabi. Cerita monyet dengan cili padi. Apa? Cerita Nabi, sonok cerita kita. Kemudian apa nama Nabi Isa? Nabi Isa hebat, boleh hidup orang mati. Boleh hidup orang mati, hebat. Nabi Muhammad mana ada dalam sejarah hidup orang mati balik, orang mati ya. Tapi dalam sejarah Nabi Isa, mukjizat dia, orang mati dia boleh hidupkan balik. So hebat dalam Isa ni. Itu pandangan kamu. Aku nak beritahu Nabi Muhammad lagi hebat. Hanya tunjuk iman dia kepada Nabi. Tunjuk iman dia kepada Nabi ni cukup hebat. Dia boleh patah hujah anak-anak murid dia dengan mudah saja. Sampai dia buat logik terganggu habis mulut. Kami tak tahu lagi kata Nabi Muhammad hebat sampai tahu tu. Mujuk tu bagi tahu kat kami. Apa dia tukar perempuan bila Nabi Isa ni boleh hidupkan orang mati? Nabi Muhammad ada tak boleh hidup orang mati? Macam mana kita nak jawab? Kalau tu Imam Syafi'i tak ajak kita. Imam Syafi'i ajak, siapa nak jawab? Siapa nak jawab macam mana ni? Memang tak ada dalam sejarah Nabi hidupkan orang mati. Ada pernah mukjizat Nabi kita baca sejarah Nabi pernah hidupkan orang mati? Ada? Tak ada. Lalu mana nak jawab? Imam Syafi'i jawab mudah. Aku nak tanya dia kata, mana lebih hebat? Orang yang berjumpa dengan pencipta mati dan hidup, dengan orang yang hanya boleh menghidupkan saja, mana lebih hebat? Maka dia jawab, sudah pastilah orang yang berjumpa dengan pencipta mati itu lebih hebat. Kalau kata Nabi Muhammad jumpa dengan pencipta hidup, pencipta mati, jumpa Allah ketika Isra' Mi'raj, mana lebih hebat?
Oh, Rasulullah hebat lagi, Nabi Muhammad hebat lagi lah kalau lagu tu, wahai Tok Guru. Sebab apa? Nabi Muhammad jumpa dengan pencipta kematian, pencipta kehidupan. Jumpa siapa? Allah, Zat Allah. Allahu Akbar. Oh, kami baru tahu, wahai Tok Guru. Yang ketiga, Nabi Sulaiman hebat, boleh cakap dengan jin, boleh cakap dengan binatang, haiwan. Lalu dijawab oleh Imam Syafi'i, Nabi Muhammad lagi hebat. Pasal apa? Boleh bercakap dengan berbagai pun, dengan unta, dengan burung, dengan Nabi boleh bercakap dengan kayu, dengan batu. Ingat tak kala batu nak ikut Nabi Isra' dan Mi'raj? Dia tanya anak murid dia, kamu ingat tak kisah tu? Bagaimana Nabi kata, wahai batu, kekal kamu di sini, jangan ikut aku ada urusan penting. Batu tu berhenti. Itu batu, benar betul. Ingat tak kisah kita, bagaimana diceritakan oleh Hasan Basri, riwayat kisah tongkoi kayu yang Nabi guna untuk berkhutbah mimbar. Tongkoi kayu itu Nabi sandak, Nabi guna untuk sandak ketika khutbah. Tiba-tiba menangis, dia menguak bunyinya, kuak. Ketika Nabi naik mimbar baru, Nabi SAW turun daripada mimbar baru, pergi peluk mimbar lama tersebut. Bukan mimbar pun, tongkoi kayu saja, macam ni. Kayu yang sudah berpisah daripada pokok, yang sudah mati. Nabi boleh bercakap. Nabi kata, engkau ma'i, anta ma'i fil jannah. Senyap wahai pokok, senyap wahai tongkoi kayu, engkau akan bersama dengan aku dalam syurga. Masya Allah. Tu Nabi kita cakap dengan siapa? Tongkoi kayu. Ya Allah, hebatnya Nabi. Hantu beriman macam tu patutnya. Jadi kita ni, orang puji Nabi lain pun kita tak boleh, tuan-tuan puan sekalian, kita kena jawab kehebatan Nabi kita mengatasi Nabi-Nabi yang lain. Itu cara beriman yang ke-8 yang kita dapat, iaitu beriman dengan maksumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Nabi-Nabi yang lain pun. Tetapi keutamaan kita beriman dengan Nabi kita itu yang utama, manakala Nabi-Nabi yang lain itu kita beriman dan kita tidak boleh melebihi kekaguman kita, keseletan kita, salut kita kepada Nabi lain itu mengatasi Nabi kita Muhammad. Tak boleh. Nabi marah. Satu hari Nabi Musa, Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab, dia duk cerita kehebatan Nabi Musa. Nabi duk belakang, dia tak sedar. Nabi keluar ke depan, Nabi tunjuk muka yang merah, menyala. Muka Nabi merah, marah. Nabi kata kepada Sayyidina Umar ni, aku nak beritahu peringatan kepada kamu. Puji Musa tadi, aku nak beritahu, Musa tu kalau hidup tak jadi pengikut aku, dia tak jadi ketua aku. Faham, ambil sendiri lah apa yang Nabi nak sampaikan itu. Artinya yang hendak puji Musa teruk-teruk tu, dia tu kalau dia ada lagi, dia hidup lagi, dia tu anak murid aku, sudah pengikut aku, dia takkan jadi ketua aku. Tu Nabi dia naik. Nampak tak dia punya kelebihan dia tu? Nampak tak Nabi satu pengajaran hadis ini kita dapat bahawasanya Nabi SAW tak suka umat kagum dekat Rasul-Rasul yang lain lebih pada diri. Tak boleh. Ini benda yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak kita kadang-kadang dikagum kat Nabi ni, kita kena jawab ni. Ni cara kita memelihara Nabi kita daripada tuhmahan manusia, salah tanggap manusia, salah fikir manusia. Kita kena jaga.